doa orang yang merokok, adakah dimakbul Allah? Ini saya susah nak jawab. Sebab jamaah ni banyak rajin mengaji, tapi rajin juga merokok. Saya tak tahu fatwa mufti di Malaysia. Fatwa mufti Syekh Nasr Farid Wasil. Masa saya belajar di Azhar Kahirah, memang ditulis di dinding-dinding masjid. At-tadkhin haramun syar'an. Merokok haram syar'an menurut syariat Islam. Mufti Fadilatul Syekh Ad-Doktor Nasr Farid Wasil. Mufti selepas itu Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ali Jum'ah. Haram juga. Haram. Di Indonesia ada namanya NGO, Non-Government Organization, yayasan, lembaga Muhammadiyah, merokok haram. Majlis Ulama Indonesia keluarkan fatwa merokok haram bagi orang tua, orang sakit, perempuan hamil, itu haram sebab mudaratnya besar. Tapi bagi yang muda, tak hamil, tak sakit, makruh saja. Saya sampaikan dua-dua ni supaya nanti bila saya cakap sini haram, kami baca di fatwa MUI makruh lah Ustaz. Saya biasa macam tu, saya sampaikan dua-dua. Saya pilih makruh je lah. Jadi bila ada orang cakap tembakau ni makruh, maka dia kiaskan, sama macam petai. Sama macam di Malaysia sebut jengkol juga. Jering. Jering. Orang Melayu sebut jering. Sama. Bagi yang cakap makruh. Tapi bagi yang cakap haram, haram. Tapi saya ada kisah. Yang meriwayatkan kisah ni namanya Kiai Haji Luqman Syarif. Jadi kata dia di belakang rumah Tok Guru ni banyaklah pokok ubi, pokok nanas, pokok sayur, ada pula pokok tembakau. Suatu malam datanglah khinzir, beramai-ramai khinzir, menghabiskan tanaman tadi. Esok pagi Tok Guru buka tingkap, dia tengok, ubi habis, tebu habis, tembakau semua. Ada satu yang tak rosak, tembakau. Ternyata babi pun tak boleh juga makan tembakau. Ini tak ada kait mengait tentang haram. Cerita je. Cerita je. Tak boleh sakit hati, mesti ridha mendengar cerita ni. Menghadapi suami yang malas beribadah. Kenapa awak nikah dengan dia? Macam tak ada lelaki lain. Ustaz, laki saya tak sembahyang lah Ustaz. Tak nak dengar tazkirah. Kenapa awak nikah dengan dia? Sebab saya dulu pun tak sembahyang juga. Tapi manakala dah tua ni, hati rindu, maka saya cari-cari mengaji. Buka internet, www.youtube.com. Kajian Agama Islam. Enter. Ustaz Somad. Dan saya pun sekarang mengaji. Nah, ini adalah tantangan. Ini adalah jihad. Tapi jangan sebab saya kata jihad, puan balik dari sini panggil lelaki. Abang, sini kejap. Jihad. Bukan itu maksud saya. Maknanya, Ustaz Somad bagi tazkirah pada orang baik-baik semua. Ini yang di hadapan saya ini semua orang baik-baik, soleh-soleh. Amin. Orang yang dah sembahyang, orang yang dah ke masjid. Tapi puan sedang menghadapi satu generation penerus Fir'aun. Bukan mami written, Fir'aun written. Ini. Maka ayah sabar. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah kerana mulut engkau, khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah
Pernah ke tengok unta merah? Saya unta kuning je nampak. Yang tempat orang banyak ambil gambar 15 rial. Di Arafah. Unta merah. Unta merah tu bahasa Italinya Ferrari. Unta merah. Mahal kereta ni. Pintu dia satu. Kabarnya 2020 ni keluar kereta tak ada pintu lagi. Lebih mahal lagi. Tapi ada yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Apa itu? Engkau dapat boleh sampaikan hidayah pada orang tak ada hidayah. Mudah-mudahan puan sampaikan hidayah ni pada suami puan insyaAllah. Ni ya Allah, jangan matikan aku sebelum laki aku ni sembayang. Dua gendangnya. Kalau tak dia mati, aku mati. Macam mana caralah? Perempuan pandai. Tujuannya macam mana dia sembayang? Macam mana cara dia boleh sembayang? Perempuan paling pandai. Budak kecil tak nak makan. Budak kecil tak nak makan. Tapi puan pandai buat dia makan. Budak kecil ni suka pada bintang. Suka dia tengok bintang-bintang. Puan buatkan telur mata kebau bentuk bintang. Nak makan bintang? Makan bintang. Pandai. Puan paling pandai menyentuh hati lelaki. Sentuh dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. Janganlah kata, so sweet. Oleh sebab itu, maka puan paling pandai. Saya jumpa dengan seorang lelaki, pakai jaket, bertatu, pakai celana jeans. Tak ada nampak orang macam dapat hidayah. Macam gangster je. Macam mana tuan boleh rajin datang ikut tazkirah ni? Oh, cerita panjang Ustaz. Saya dulu tak suka tazkirah ni. Benci saya tengok orang ke masjid ikut tazkirah. Apalah tazkirah tu? Terus, suatu malam isteri saya telefon. Abang, jemput ambil saya di masjid ya. Awak balik sajalah naik taksi. Macam mana kalau driver taksi larikan saya? Rupanya dia masih ada rasa sayang. Baiklah, saya jemput awak. Saya ambil awak ke masjid. Pukul 9, pukul 9.30, tazkirah selesai. Rupanya hari itu bertambah hingga pukul 10 pula. Pukul 10. Maka tegaklah saya di depan pintu masjid. Geram tengok. Apalah lama-lama mengaji ni. Saya dengar pelan-pelan. Seronok dah. Sedap juga. Siapalah ustaz ni? Oh, ternyata ustaz ni dari seberang. Dia dengar. Hari pertama saya dengar. Esok saya hantar dia. Esok saya duduk kerusi belakang. Esok saya duduk kerusi tengah. Lama-lama ikut terus tazkirah. Sebab apa? Bukan kerana ustaz. Bukan kerana YouTube. Kerana doa dan usaha seorang perempuan. Tapi bukan puan bagi tazkirah. Jangan balik dari sini panggil. Abang sini kerja. Assalamualaikum. Hai penghuni neraka jahanam. Mana boleh. Doa malam-malam. Usalli sunnatal hajat. Raka'ataini lillahi ta'ala. Saya dengar awak sembahyang hajat ke tadi? Iya bang. Apa hajat awak? Adalah antara saya dengan Allah sahaja. Bolehkah awak tulis? Semua ada masanya. Nanti kau akan tahu. Di sujud terakhir tu, bila penduduk bumi tak nak lagi mendengar cakap engkau, maka berbisiklah kepada tanah. Maka makhluk di langit akan mengaminkan doa-doa. Berbisiklah ke tanah, maka makhluk 7 lapis langit malaikat akan mengaminkan doamu. Bukan hadis Nabi. Dapat saya di grup WhatsApp. Doa untuk anak-anak dapat hidayah, faham agama, lembut hati, jodoh. Banyaknya. Setengah orang sekarang ni lepas sembahyang tak nak berdoa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Awak tak ada doa ke? Doa lama je belum makbul. Takkan dah tambah banyak-banyak.
Ad-doa mukhul ibadah. Doa itu utaknya ibadah. Tahukah kita sembahyang subuh kita tadi diterima Allah? Mana kita tahu? Kenapa kita terus sembahyang subuh? Sebab sembahyang adalah ibadah. Aku tak akan berhenti berdoa sebab doa adalah ibadah. Banyak orang doa cepat doa khusyuk. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad sahaja, yang lain jangan. Macam mana awak berdoa khas dua orang saja? Doalah orang ramai semua. Ya Allah, ada kawan saya, jiran tetangga saya tengok dia ni, memanglah saya bila tengok dia sakit hati saya. Sebab rumah dia baru, kereta dia baru, tapi yang paling sakit bini dia pula baru. Bolehkah kita doakan matikan dia? Tak boleh. Lapangkan dada dia menerima segala musibah. Beri dia kemudahan, berkahi rezekinya. Doa, bukan untuk kita saja. Bila kita doakan orang, sahabat, kawan, jamaah, jiran. Apa kata Allah dalam riwayat hadis Imam Al-Mustadrak, nama Imam Al-Hakim. Kata malaikat, amin, kabulkan doa orang ini, walaka mithluh. Kau dapat yang sama macam yang kau doakan. Ini doa ni nanti kita akan baca di akhir majlis. Majlis kita dihadiri oleh para malaikat. Malaikat ikut mengaminkan doa-doa kita. Mungkin mulut kita tak dikabulkan sebab banyak silap salah dosa, tapi dikabulkan Allah tepat di dalam majlis. Majlis kita majlis ilmu. Majlis kita majlis zikir. Majlis kita majlis salawat. Kenapa majlis kita salawat? Sebab kita banyak bersalawat. Kenapa majlis kita majlis zikir? Sebab kita tak lalai ingat pada Allah. Kenapa majlis kita majlis ilmu? Sebab kita bicara tentang ilmu Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.